Kajian kes sejarah, tajuk Pilihan Raya. Pernyataan masalah, pilihan raya diadakan untuk membolehkan rakyat memilih wakil dalam membentuk kerajaan. Bincangkan. A. Jelaskan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. B. Jelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. C. Bagaimanakah proses pelaksanaan pilihan raya di Sabah pada tahun 2020? D. Apakah kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil? Objektif. Saya dapat menghuraikan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Saya dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Saya dapat memerihalkan proses pelaksanaan pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Saya dapat meningkatkan pengetahuan tentang kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Saya dapat mempelajari iktibar-iktibar yang diperolehi daripada proses pilihan raya yang telah diadakan. Saya dapat memupuk semangat kerjasama dengan ahli kumpulan sewaktu mendapatkan maklumat tentang latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Kaedah kajian, temu bual, internet, buku teks, dan pemerhatian. Laporan kajian, jelaskan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Pilihan raya umum pertama diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Raja-Raja Melayu juga bersetuju mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Pengisytiharan pilihan raya ini telah dibuat oleh Sir Donald McGilvray. Tunku Abdul Rahman telah mengadakan rundingan dengan Oliver Littleton, setiausaha tanah jajahan British di London, bagi menetapkan bilangan ahli MPP. Akhirnya, bilangan ahli MPP yang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya ialah sebanyak 52 orang. Setelah itu, Suruhanjaya Penentuan Sepadan Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Pada 18 Ogos hingga 19 Ogos 1954, Rang Undang-Undang Pilihan Raya Persekutuan Tanah Melayu diluluskan. Seterusnya, pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober 1954 diadakan di seluruh tanah Melayu, manakala di Terengganu bermula 29 Oktober 1954. Pada 15 Jun 1955, penamaan calon dilakukan bagi semua calon yang berkelayakan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Kesemua calon daripada pelbagai parti yang bertanding dimedarkan berkempen selama 45 hari sebelum proses pengundian dijalankan. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 telah diadakan pada 27 Julai 1955. Peti undi kemudiannya dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan lalu pengumuman keputusan dilakukan. Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC telah menang dengan 51 daripada 52 kursi yang ditanding. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin dari Parti Islam Setanah Melayu memenangi satu kursi. Semua parti lain yang turut bertanding dalam pilihan raya itu kalah. Ini bermakna pendirian semua parti lain tidak meyakinkan rakyat. Antara parti lain ialah Parti Progresif Perak dan Parti Buruh. B. Jelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ialah sebuah suruhanjaya yang menyelia, mengelola dan bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah ditubuhkan pada 4 September 1957. Pengerusi SPR pertama ialah Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri. Bagi melaksanakan fungsinya, SPR menubuhkan sebuah jabatan sekretariat yang diketuai oleh seorang setiausaha yang juga bertindak sebagai Ketua Pegawai Pentadbir Suruhanjaya Pilihan Raya. Setiausaha pertama yang dilantik ialah H. Kesdi. Selepas penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 dan kemasukan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia,
bilangan ahli SPR yang dilantik untuk mewakili Sabah dan Sarawak secara bergilir-gilir. Datuk Abang Marzuki Nor dari Sarawak menjadi ahli pertama yang diterima mewakili kedua-dua negeri tersebut. Sejak penubuhannya pada tahun 1957, Ibu Pejabat Suruhanjaya terletak di bangunan Sultan Abdul Samad, Jalan Clark, Kuala Lumpur. Tahun 1978, Suruhanjaya Pilihan Raya beroperasi di bangunan Yayasan Selangor, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Pada tahun 1985, ia berpindah ke bangunan Tong Ai, Jalan Pirangi dan beroperasi di sana sehingga tahun 1988 sebelum berpindah pula ke Menara Bank Pembangunan Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Pada bulan November 2000, Ibu Pejabat Suruhanjaya berpindah ke lokasi sekarang di Putrajaya. Antara fungsi-fungsi SPR ialah membuat kajian dan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan negeri setiap tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian dan persempadanan semula yang terdahulu. Menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih. Menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. C. Bagaimanakah proses pelaksanaan pilihan raya di Sabah pada tahun 2020? Pada 30 Julai 2020, Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Jahar Mahiruddin bersetuju untuk membubarkan DUN selepas dipohon oleh Ketua Menteri Sabah. Peningkatan jumlah kursi Dewan Undangan Negeri daripada 60 kepada 73 kursi telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Pada 12 September, proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Sabah bermula pada jam 9 hingga 10 pagi di 73 pusat di seluruh negeri. Kempen pilihan raya negeri Sabah akan bermula selepas selesai pengisytiharan calon yang bertanding sehingga jam 11.59 malam 25 September. Pada 26 September, proses mengundi bagi pilihan raya negeri Sabah telah berlangsung bermula jam 8 pagi sehingga 5 petang. Sebelum hari mengundi, para pengundi mestilah terlebih dahulu membuat semakan daftar pemilih. Pusat pengundi mempunyai beberapa saluran tempat mengundi untuk menampung jumlah pengundi berdaftar yang ramai. Selain itu, para pengundi juga perlu membawa kad pengenalan sama ada MyCard atau kad pengenalan lama semasa membuang undi. Semasa mengundi, pastikan kertas undi dicap atau ditindik dengan tanda rasmi SPR, mempunyai nombor siri dan bersih tanpa sebarang tanda. Sebelum kertas undi diberi, pengundi wajib meletakkan tangan di atas pad dakwat kekal untuk calitan jari. Setelah itu, pihak bertugas akan membuat tanda pada nombor dan nama pengundi dalam buku daftar pemilih, lalu pengundi akan diberikan kertas undi. Kertas undi kemudiannya dimasukkan ke dalam peti undi masing-masing untuk Dewan Undangan Negeri. Setelah itu, pusat mengundi itu ditutup. Bermulalah proses pengiraan undi bagi menentukan parti yang dipilih rakyat Sabah. Keputusan Pilihan Raya Negeri PRRN Sabah ke-16. Gabungan Rakyat Sabah GRS memenangi 38 kerusi dalam Pilihan Raya Negeri. GRS yang dianggotai Perikatan Nasional memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional mendapat 14 kerusi, seterusnya Parti Bersatu Sabah menawan 7 kerusi. Warisan Plus pula memenangi 32 kerusi dan terdiri daripada Parti Warisan Sabah yang memenangi 29 kerusi, manakala Parti Keadilan Rakyat menang 2 kursi, seterusnya Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu hanya 1 kursi. Terdapat juga 3 daripada 56 calon bebas telah memenangi kursi dalam pilihan raya negeri. D. Apakah kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil? Sebuah pilihan raya yang telus dan adil membolehkan semua warga negara melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin yang berkebolehan dan berkualiti. Selain itu, pilihan raya yang telus dan adil juga dapat mengelakkan berlakunya kes-kes jenayah yang tidak diingini. Di samping itu,
Semua rakyat dapat bersuara dan kemukakan pandangan masing-masing menerusi wakil rakyat yang dipilih untuk menjamin hak dan kebajikan rakyat. Seterusnya, keamanan dan kedaulatan negara dapat dikekalkan kerana rakyat berpuas hati dengan pilihan mereka. Akhir sekali, sebuah negara dapat berkembang maju setaraf dengan negara maju yang lain. Rumusan. Konklusinya, setiap warga negara Malaysia haruslah bertanggungjawab tentang perkembangan politik semasa. Kita sewajarnya melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara dan menentukan kerajaan yang memerintah. Isu perkauman dan kepentingan negara adalah dua perkara penting yang mencorakkan sejarah kempen pilihan raya di negara kita. Pilihan raya adalah penting kepada semua warga negara kerana merekalah yang akan menentukan kerajaan. Seterusnya, kesejahteraan negara juga bergantung pada permufakatan antara rakyat dengan kerajaan. Berkata pepatah, bagai aur dengan tebing. Di samping itu, generasi muda harus berganding bahu, membantu dan menyokong kerajaan, mengekalkan keharmonian yang ada. Akhir sekali, perasaan setia, bangga dan cinta akan negara perlu kita pupuk dan usaha ini perlu diteruskan oleh generasi akan datang untuk mengukuhkan lagi pembentukan identiti negara dan bangsa Malaysia.